Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ataupun selamat pagi ataupun selamat malam, mengikut pada waktu apa yang awak buka ni lah. Okey. Hari ni kita akan sambung lagi pelajaran pendidikan tafsir Al-Quran. Pendidikan tafsir Al-Quran dan hadis darjah 6. Kita akan sambung lagi pelajaran muka surat pelajaran 5 Pelajaran 5, awak buka muka surat 17. Adab menerima dan menyebarkan berita. Ini ada dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Surah ini adalah surah yang ke-49, diturunkan di Madinah dan mengandungi 18 ayat. Okey, dalam artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenai berita yang disampaikan oleh orang fasik tadilah, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Okay, jangan sebarkan berita palsu jika tidak kamu selidik dahulu. Okey, jadi ini adalah ayat dia. Kemudian awak buka muka surat 18. Makna bagi perkataan-perkataan yang telah dipotong-potong ini, dan juga ni arti dia lah, ini perkataannya, ni artinya. Ya ayyuhallazina amanu, contohnya, artinya adalah wahai orang yang beriman. Begitu juga sampailah yang nadimin. Okey, yang ini sekurang-kurangnya awak kena hafalkan 5 sahaja. Sekurang-kurangnya hafalkan 5 perkataan dan juga artinya. Okey, kita buka ke muka surat sebelah. Muka surat 19. Tafsiran ayat bagi ayat tersebut tadi, bagi ayat Al-Hujurat ayat 6 tadi tu adalah, maksud tafsir ni kat sini, dia menceritakanlah, menghuraikan lagi lah ayat tersebut. Okey, menerusi ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang yang beriman tentang perlunya memastikan kesahihan sesuatu berita atau perhabaran yang diterima. Perkara ini penting sebelum mempercayainya atau menyebarkan kepada orang lain. Perlu memastikan. Ni awak gariskan ni. Gariskan perlu memastikan kesahihan sesuatu berita atau perkhabaran yang diterima. Ini penting sebelum mempercayai atau menyebarkan kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimah fatabayyanu. Kalimah fatabayyanu. Apa maksud fatabayyanu? Dalam ayat ini disebut yang membawa maksud fatabayyanu adalah suruhan untuk menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian. Tu maksud fatabayyanu. Okey, kalau ada soalan dia, apakah maksud bagi fatabayyanu? Apakah huraian maksud bagi fatabayyanu? Kalau huraian maksud, maknanya dia suruh awak huraikan maksud fatabayyanu. Fatabayyanu adalah suruhan untuk menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian. Tapi jika soalannya, dia tanya, apakah arti fatabayyanu? Kalau arti, kat sini, awak tengok kat sini, fatabayyanu tu artinya apa? Maka selidiklah kebenaran, pendek je. Kena bezakan Kalau soalan tu tanya, dia minta arti, awak kena buat yang pendek je lah. Kalau soalannya, apakah huraian bagi fatabayyanu? Apakah maksud huraian bagi fatabayyanu? Fatabayyanu adalah suruhan untuk menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian. Okay, seterusnya, suruhan ini wajib dilakukan kerana dibimbangi jika sesuatu berita yang diterima itu merupakan berita palsu atau fitnah. Dia wajib ni. Awak kena bulatkan ni, tulis wajib. Kita kena selidik, wajib selidik dulu berita tersebut.
Contohnya, ayah kepada Ali telah meninggal dunia, awak dapat dalam grup WhatsApp kan. Jangan awak terus sebarkan kepada kawan-kawan awak. Beritahu dekat kawan awak dalam grup WhatsApp kelas awak ke, awak beritahu ayah kepada Ali dah meninggal dunia. Jangan macam tu Awak kena selidik dulu. Awak tanya dengan orang-orang yang terdekat dulu. Contoh orang yang terdekat tu adalah ibu bapa. Tanya, mak ayah betul ke ayah kepada Ali ni tadi telah meninggal dunia? Kalau mak ayah awak tak tahu, mak ayah awak juga akan selidik pada jiran-jiran dia. Tapi jika mak ayah awak dah tahu, maka dia akan beritahu awak lah, betul. Barulah awak boleh sebarkan ke dalam grup WhatsApp ke apa ke berkenaan dengan ayah kepada Mak Ali tadi tu telah meninggal dunia. Maka berita tu adalah betul dan sah. Macam tu Wajib selidik dulu sebelum sebarkan berita-berita tersebut. Ini kerana mengakibatkan apabila berita palsu tu tersebar, ini akan mengakibatkan timbul pelbagai masalah dan keburukan sama ada terhadap individu kita lah yang menyebarkan berita palsu. Sekali tak betul, kawan kita cakap engkau ni menipu lah, macam tu. Jadi kesan dia kepada kita, individu tu kita. Sebuah institusi, tu contohnya institusi pendidikan dalam kelas awak. Bila awak dah sebarkan kat dalam grup kelas tu, suatu kelas tu semua salahkan awak dan kelompok masyarakat. Bila awak dah sebarkan kepada jiran-jiran awak tentang berita palsu tersebut, maka masyarakat pun pandang sinis pada awak. Berita yang awak sampaikan tu tidak benar dan seumpamanya lah. Jika suatu perkara buruk terjadi akibat daripada berita yang didengarinya, padahal hakikat sebenarnya berita tersebut merupakan fitnah atau tidak difahami dengan tepat hingga menimbulkan kekeliruan, perkara ini akan mengundang rasa kekesalan pada diri awak lah. Bila dah macam itu, awak rasa, aduh, kenapa aku tak selidik dulu? Kenapa aku tak selidik dulu? Allah, macam tu. Dia menyesal lah pada diri orang yang menyebarkannya kerana tidak melakukan penyelidikan tabayun. Tabayun maksudnya penyelidikan terhadap berita yang diterima sebagai mana yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang pernah terjadi semasa zaman Rasulullah SAW tatkala baginda mengutuskan Al-Walid bin Uqbah untuk memungut zakat daripada kaum Bani Mustalik. Keutuhan sesuatu institusi seperti keluarga, masyarakat dan seumpamanya boleh terhakis atau musnah sama sekali disebabkan oleh berita palsu yang dibawa dan digembar-gemburkan. Inilah yang dikatakan sebagai fitnah yang wajib dijauhi oleh setiap individu Muslim. Okey, kita tengok muka surat 20. Dalam dunia moden hari ini, berita-berita palsu lebih mudah dan pantas tersebar luas. Sebabnya ada pelbagai teknologi kan. Ada grup WhatsApp lah. Zaman dulu tak ada WhatsApp ni. Nak sebarkan berita palsu tu pun lambat. Kalau zaman dulu lah. Zaman sekarang ni sekejap je. Kita duduk kat Johor, kita boleh sebarkan berita palsu yang dekat Johor ni ke negeri Perlis. Cepat je sampai. Kalau orang zaman dulu, susah. Tak ada telefon dan sebagainya. Tapi orang zaman sekarang sangat pantas. Begitu juga terdapat maklumat yang salah di media-media sosial. Oleh itu, kita perlu mengambil iktibar daripada maksud ayat 6 surah Al-Hujurat ini untuk dijadikan panduan dan pegangan dalam menentukan sikap dan reaksi kita terhadap berita atau maklumat yang diterima. Okey, kat sini ada pengajaran ayat yang mana awak nampak ni, saya dah gariskan ni adalah ringkasan. Kalau ditanya apakah pengajaran ayat bagi surah Al-Hujurat ayat 6 ini, jadi ada 5 kat sini, saya dah ringkaskan, saya gariskan. Yang pertama, Islam mengingatkan umatnya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Yang kedua, hendaklah mengamalkan sikap menyemak sebelum sebar. Yang ketiga, perbuatan menabur fitnah, mengadu domba dan seumpamanya merupakan perbuatan yang amat terkutuk. Yang keempat, wajib bertaubat kepada Allah sekiranya tindakan yang kita lakukan mengakibatkan kesan buruk kepada orang lain. Dan yang kelima, perbuatan fasik seperti menyebarkan berita palsu, fitnah, mengekalkan dosa-dosa kecil dan sebagainya amat dibenci oleh
Allah. Okey. Habislah untuk pelajaran 5. Okey, soalan-soalan saya. Soalan yang pertama. Tuliskan 5 perkataan dan artinya dengan betul. Soalan kedua. Apakah tafsiran bagi perkataan fatabayyanu? Apakah tafsiran bagi perkataan fatabayyanu? Soalan ketiga. Sebutkan 3 tempat terkesannya apabila berita palsu itu disebarkan. Sebutkan 3 tempat terkesannya akibat daripada sebaran berita palsu tersebut. Okey, soalan yang keempat. Ada 4 soalan Tuliskan 3 pengajaran daripada ayat surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Okey, itu saja untuk video kali ini. Untuk tafsiran Al-Quran, jangan lupa untuk selesaikan latihan-latihan tersebut. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang ini untuk mendapatkan video-video yang lainnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.